kita katakan, yang nak gerakkan kereta tu sistem enjin dia. Jadi ada peraturan-peraturan tertentu, berapa second dia kena putar sebagainya baru jadi gerakan tersebut dia. Jadi sama juga dengan kejadian manusia, anak-anak kecil dia ada sistem dia. Dia tak sama dengan orang dewasa. Sistem hidup dia mungkin dia lebih pada bermain contohnya, pada umur sekian-sekian. Dan dia tak boleh memahami benda-benda yang tinggi-tinggi, falsafah tinggi-tinggi. Itu sistem akal dia contohnya. Jadi kita cuba menetapkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan kadar umur tersebut. Mungkin kita tak boleh suruh dia secara direct macam kita minta orang dewasa solat secara direct suruhannya, tapi mungkin macam Ustaz sebut tadi, menarik peluang. Contoh, kita bersolat, kita ajak dia, kita tunjukkan betapa seronoknya solat itu, dan kita galakkan dia. Jadi dia kena dengan sistem perasaan dia ketika itu, yang nakkan seronok-seronok, jadi dia tengok kira tersebut seronok, maka dia ikut. Jadi sebenarnya keseluruhan hidup kita ni adalah satu sistem. Jadi sistem itu yang terbaik Allah Ta'ala sebut, sudah begitulah, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sistem kehidupan Islam itu dia merangkumi sama ada dewasa, kanak-kanak, orang tua dan sebagainya, dan dia perlu disesuaikan mengikut keadaan itulah. Ya, jadi itu adalah panduan. Dia sikit soalan. Saya apa yang Ustaz sebut betul. Sebab Nabi pernah sebutkan satu hadis, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Itu sistem tu. Dengan anak cakap macam mana, dengan orang dewasa, dengan orang berpenyakit masalah. Jadi saya rasa benda macam yang kita hilang kadang-kadang. Kita ada sistem. Dengan anak umur 3 tahun, kita anggap macam 10 tahun. Sebab tu sampai hari ni tengok masyarakat ada yang sampai terajang anak. Anak 3 tahun siapa sampai terajang pukul. Penyakit yang barang sebenarnya. Itu komen saya lah. Ustaz perlu lebih maklum lah. Jadi memang menarik lah Ustaz, pasal bila Ustaz cakap tadi tentang sistem ilmu, akhlak dan munajat pada Allah itu, dia 3 gabungan itu, ya, pasal dalam ayat yang ke-6 ni memang cakap Allah ni mengetahui, kan? Allah mengetahui segala-galanya. Tetapi anak kita tak tahu, dan kita pun adalah kita punya, kita tak boleh buat segala-galanya, kan? Kita tak menentukan segala-galanya. Jadi itu ada munajat kepada Allah itu. Kalau Ustaz Roslan boleh kongsi sikitlah, ya, sebenarnya nak tunjuk akhlak satu hal, ya, tapi kalau ilmu ni biasanya boleh bercakap lebih sikit ini kalau dengan yang dah umur tinggi-tinggi sikit, kan? Tapi kalau katakan yang kecil-kecil ini, adakah dengan kaedah macam mana Ustaz nak dibuat kalau katakan anak tu 0 hingga 7 tahun, ya, ataupun 8 hingga 14 tahun, cara macam mana ilmu tu disampaikan, ataupun serahkan je lah pada ustaz dekat sekolah tu, pandai-pandai lah nanti. Itu banyak dibuat oleh ayah sebenarnya. Menarik Ustaz. Tajuk kita untuk episod ini adalah didikan bersistem membina lelaki berjaya. Saya rasa ada satu panduan yang penting, dan ini pun disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah Soaluan dalam kitabnya Terbiat Laulad, kitab terjemahan. Kalau tu boleh miliki lah. Yang terbaik memang adalah terjemahannya. Saya melihat dalam kata-kata beliau, dia kata apa? Dia kata setiap insan manusia, baik daripada kanak kecil hingga dewasa, ilmu kena sampaikan dengan cara percakapan, tetapi dalam kadar apa yang mereka faham. Mungkin kita dalam usia 6-7 tahun ataupun kurang sedikit, ya, ilmu kita sampai, contoh dia sedang main barang mainan contohnya, ya, kita pun bukan kita kata dia, katalah kata Kelantan, dia main mana tu dia kober maksud dia tabuk lah, tabuk itu kulit apa ni, Kelantan kasih tabang atau dia sebab puasa ni jadi keluar Kelantan sikit, ya. Jadi dia bawa tu dia taburkan, dia umur 5-4 tahun contohnya. Kita jangan kata kenapa macam ni, tak boleh lah. Tapi kita kata kalau lah Allah kata, kalau Allah simpan kan cantik, simpan macam baba, kita tunjuklah buat dia cara simpan barang tu, susun saja. Kita tunjuk macam, tunjuk ilmu lah tu. Kalau kan cantik kan, kalau Allah boleh macam ni, cuba buat, tengok baba, tengok contohnya. Dia buat, dia belajar. Kita pada syarah pun ingat ya, dengan menyimpan barang ini itu syarah mula 18 tahun. Jadi kita beri satu perkataan yang dia boleh berfikir logik akalnya. Jadi kadang-kadang bagi saya isu adalah isu kita berhemah dan kita dalam keadaan ada watak kita sebagai seorang. Sebab tu Nabi sendiri bila tengok apa ni, kita masuk ke Nabi pernah tengok apa ni, seorang sahabat tengok Nabi sedang ditunggang oleh Hasan Husain. Itu sahabat nama Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu. Dia tengok Nabi macam jadi kuda lah. Pasal saya lompat tubuh Nabi jadi kuda lah, macam tu lah, dibiarkan. Aqra' tengok, dia kata Rasulullah, macam ni engkau Rasulullah? Lihat macam ni, apa 10 anak, apa macam ni?
Apa Nabi kata? Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tak cinta sayang, tak akan disayang. Maka Nabi turun ke level macam dia ditunggang, dibiarkan Hasan seronok lompat turun. Jadi itu ilmu juga tu. Sampai tak. Jadi kita tuan-tuan, kalau kita nak berjaya, legasi berjaya, kita turun ke level itu dan kita kena bertahan, bersabar paling penting. Jangan cepat kita rasa seolah-olahnya hilang segala-galanya. Mungkin saya sebut lagi kan. Ya, Maksud Ustaz Roslan tu, kalau kita di office kita seorang pensyarah, jangan balik rumah kita jadi pensyarah juga. Kalau kita di office sebagai CEO, kalau kita balik rumah dengan anak-anak kecil kita sebagai CEO juga, farahlah keluarga kita saya. Itu yang saya faham lah. Ya, jadi Sama itu antara dilema yang boleh kadang-kadang berlaku ya. Apa yang Ustaz Anwar, Ustaz Roslan cakap tadi ya, tentang pelbagai topi yang kita pakai kan, sebagai CEO, sebagai pensyarah, kemudian balik tu nak jadi tadilah Nabi, kemudian jadi ditunggang kuda, jadi macam kuda kan. Jadi macam bagaimana kita nak dapat teknik ini, kita nak berehat sebentar kembali selepas ini untuk kita mengkaji lagi ayat ke-6 bila Allah menyatakan Al-Azizur Rahim. Ada sesuatu rahsia untuk ayah-ayah kita semua untuk memimpin masuk syurga sekeluarga. Kita berehat sebentar, kembali majlis ayah selepas ini.